Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menyampaikan taklimat peperiksaan semester 4 SBM sesi 2 2020-2021 mengikut pengendalian peperiksaan norma baru oleh Vocational Kota Tinggi secara online. Berikut ialah tarikh peperiksaan KB Kota Tinggi semester 4 SBM. Peperiksaan kertas bertulis pada 22 Februari hingga 2 Mac. Kertas amali vokasional pada 24 Februari pada hari Rabu. Amali pendidikan Islam pada 3 Mac pada hari Rabu. Lisan Bahasa Melayu pada 2 Februari hingga 7 Februari waktu PDP dan telah berjaya dilaksanakan. Pada kali ini, Ketua Pengawas pada semester 4 SBM ialah Encik Zahiri bin Muhammad Saleh, dibantu oleh penolong Ketua Pengawas iaitu Puan Nur Fahimah binti Zamri. Berikut ialah tarikh penghantaran markah sesi 2. Bagi SBM semester 4 ini, yang apa yang telah dilaksanakan 7 Februari pada hari Isnin, KP dan KU telah mengambil maklumat markah tersebut, markah PB, dan telah diproses pada 18 Februari pada hari Khamis, maka akan diupload ke dalam sistem lembaga peperiksaan. Berikut ialah tarikh penghantaran markah PA Amali. Pada 27 hari bulan 2 Sabtu, guru akan menghantar markah PA Amali dan KJPP akan menghantar upload markah tersebut pada 28 Februari ke dalam sistem peperiksaan. Tarikh penghantaran markah PA Teori Vocational dan juga Akademik pada 4 Mac pada hari Khamis, guru akan menghantar markah dan 11 Mac pada hari Khamis, KJPP akan menghantar markah tersebut ke dalam sistem lembaga peperiksaan. Mesyuarat jabatan pada 9 hari bulan Mac pada hari Selasa dan mesyuarat jawatan kawasan akademik akan dilaksanakan pada 10 Mac 2021 pada hari Rabu. Ini ialah pada semester 4. Walau bagaimanapun pada semester 2 ini, mengikut apa yang telah dirancang dalam takwim BPTV, walau bagaimanapun saya tidak akan menjelaskannya, dikuatiri ada perubahan. Jadi saya akan teruskan kepada slide berikutnya tentang perjalanan peperiksaan kita pada kali ini mengikut norma baru. Berikut ditunjukkan borang deklarasi kesihatan. Borang ini telah dimuat turun daripada portal lembaga peperiksaan dan juga KPM. Siapakah yang kena isi borang ini? Pertama, petugas pengawas dan juga semua yang terlibat dengan peperiksaan. Yang kedua ialah calon. Akan dibekalkan sebanyak 6 keping setiap calon mengikut bilangan hari peperiksaan. Jadi, mereka yang akan mengisi borang deklarasi kesihatan. Bilakah berlakunya kutipan borang ini? Setiap hari, pelajar di kaunter semakan suhu di pagar masuk kolej dan juga pintu keluar asrama akan menyerahkan borang mengikut kelas. Kemudian pengurus kelas akan kutip dan simpan sehingga tamat peperiksaan, menyediakan borang lebihan sekiranya pelajar lupa bawa. Kemudian ketua pengawas akan kutip untuk pengawas dan petugas amali. Walau bagaimanapun, kita dah selaraskan borang ini akan disimpan oleh ketua pengawas untuk rujukan di masa akan datang. Jadi, pengurus kelas akan menyerahkan borang deklarasi kesihatan ini kepada ketua pengawas. Berikut ialah tanggungjawab ibu bapa dan penjaga. Pada musim COVID ni, jadi mengikut norma baru, kita perlu menjaga antara satu sama lain. So, tanggungjawab ibu bapa dan penjaga membantu mengurangkan risiko bagi memastikan keselamatan keluarga terutamanya calon. Anak sihat, suhu badan tidak melebihi 37.5 darjah Celsius. Tidak gejala seperti batuk, sesama, sakit tekak atau sesak nafas.
Kemudian memastikan ada dokumen, surat, laporan, pengesahan tahap kesihatan jika anak menerima rawatan. Berikutnya, memastikan dokumen penting, alat tulis, kelengkapan diri serta solat anak lengkap dan mencukupi. Okey, maklumat ini perlu dimaklumkanlah terutama kepada pengurus kelas, kepada ibu bapa dan juga melalui PIBG boleh dimaklumkan. Okey, calon peperiksaan perlu memastikan dokumen pengenalan diri dan penyataan pendaftaran peperiksaan iaitu sebagai bukti calon menduduki kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Okey, pada hari Khamis 11 pagi taklimat kepada calon akan dilaksanakan di Dewan BTEC. Jadi pelajar calon ni akan duduk di tempat masing-masing dan diberi arahan dan juga dokumen ketika mereka duduk ada peperiksaan. Okay, ada dinyatakan jadual waktu kertas dilaksanakan. Okay, kemudian ialah tahap kesihatan, memastikan suhu badan tidak melebihi 37.5. Tiada gejala, tidak batuk, sesama, sakit tekak atau sesak nafas. Kemudian, borang deklarasi saringan COVID-19. Okay, perlu membuat pengisytiharan kesihatan pada setiap hari. Perlu jujur, jadi pelajar ini akan mengisi borang deklarasi dan meletakkan borang tersebut di pintu masuk sekolah dan juga pintu keluar asrama. Kemudian mematuhi penjarakan fizikal, calon perlu sentiasa mengamalkan langkah pencegahan jangkitan C19. Pelitup separuh muka dan mencuci pensanitasi tangan. Calon perlu sentiasa mengamalkan langkah pencegahan jangkitan C19. Alat tulis dan kelengkapan solat. Okay, memastikan alat tulis yang sesuai dan kelengkapan solat dibawa. Okay, mengikut untuk makluman semua, pelajar kita ini kebanyakannya terlibat di sebelah pagi. Kecuali amali, mereka akan seharian tapi mengikut sidang. Jadi pelajar ini tidak perlu kita uruskan waktu solat mereka kerana mereka mempunyai masa untuk pengurusan solat masing-masing di kawasan asrama dan juga kediaman. Tanggungjawab pentadbir. Okay, tanggungjawab pentadbir sekolah adalah seperti berikut. Menyediakan tempat dan juga laluan, kawasan dewan, bilik peperiksaan khas, isolasi alternatif, bilik transit, tempat makan, surau, bilik ruang solat, tandas. Okay, perlu mempunyai laluan. So, pelajar kita aturkan. Okay, susunan kerusi dan juga meja mengikut jarak di dewan, bilik peperiksaan dan juga bilik alternatif jaraknya ialah 1.5 meter antara sisi meja ke sisi meja. Bagi bilik peperiksaan khas dan juga isolasi jaraknya adalah 2 meter. Bagi surau, bilik dan juga bilik solat apabila perlu ialah jaraknya ialah 1 meter antara calon kepada calon. Kawalan keselamatan. Pastikan kawalan keselamatan semua pihak di dalam kawasan sekolah dan lalu lintas berhampiran pintu masuk sekolah. Kemudian, penyediaan keperluan. Borang deklarasi saringan COVID-19, mengimbau suhu mencukupi, maklumat rujukan penting untuk ibu bapa dan juga penjaga, makan minum calon peperiksaan, sanitasi dewan dan juga bilik peperiksaan. Selamat dan sihat. Memastikan calon, guru dan warga sekolah yang hadir ke sekolah berada dalam kesihatan dan selamat. Mematuhi SOP. Memastikan calon, guru dan warga sekolah yang hadir ke sekolah mematuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN, KKM dan juga KPM. Berikutnya ialah tanggungjawab petugas peperiksaan.
Okey, pertama, memastikan borang deklarasi saringan COVID-19 setiap hari diserahkan kepada ketua pengawas. Okey, bergejala ataupun diarahkan kuarantin atau disahkan COVID-19 perlu digantikan dengan petugas yang baru. Sentiasa menggunakan pelitup separuh muka, sarung tangan pakai buang dan juga pensanitasi tangan. Okay, semasa di bilik isolasi, pelitup separuh muka, sarung tangan, apron pakai buang, pensanitasi tangan adalah sentiasa. Okay. Bagi pengurusan awal, okay, mengimbau suhu badan, borang deklarasi saringan C19, mengurus tempahan makanan, calon persendirian. Kita terdapat calon persendirian pada kertas sejarah. Jadi ada terdapat 8 orang. Jadi semuanya telah diuruskan. Okay, maklumat penting akan disalurkan oleh penyelia kawasan, ketua pengawas, pengetua, pegawai PKD. Berikut adalah tanggungjawab calon di pusat peperiksaan. Okay, calon akan hadir ke pusat peperiksaan, akan mematuhi penjarakan fizikal, memakai pelitup separuh muka, kemudian menyerahkan borang deklarasi C19, kemudian lakukan saringan imbasan suhu badan, mencuci tangan dan mensanitasi tangan. Kemudian, makanan perlu berbungkus, makan di tempat yang ditetapkan. Okey, solat ni kita tidak terlibat. Kemudian keluar daripada dewan, calon akan diaturkan mengikut arahan ketua pengawas dan petugas. Pengurusan calon. Okey, di pusat peperiksaan. Okey, sekiranya pelajar serahkan borang deklarasi, setiap hari ambil suhu badan, didapati pelajar suhu dia 37.5 darjah Celsius dan ke bawah. Jadi tidak bergejala, pelajar calon boleh menduduki peperiksaan di dewan bilik peperiksaan yang telah ditetapkan. Sekiranya bergejala ringan, calon akan diarahkan menduduki peperiksaan di bilik peperiksaan khas. Sekiranya pelajar calon ini suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius. Kemudian bergejala ada batuk, sesama, sakit tekak, sesak nafas. Jadi ketua pengawas akan menghubungi ibu bapa penjaga calon sekolah dan juga SPP dan juga JPN bagi calon persendirian. Calon akan mendapatkan rawatan dan dokumen surat pengesahan tahap kesihatan diri disertakan oleh hospital yang kerajaan lah. Ya. Kemudian sekiranya sakit dan tidak bergejala C19, rawatan pula kurang daripada 30 minit di hospital. Jadi calon boleh menduduki peperiksaan di pusat peperiksaan dan diberi ganti masa menjawab. Jadi di sini guru bertugas, ibu bapa perlu ada sekali lah sebab untuk memastikan calon tidak menghubungi mana-mana pihak. Kedua, jika calon memerlukan rawatan lanjut ataupun arahan kuarantin, bergejala C19, rawatan lebih daripada 30 minit, calon akan menduduki kertas peperiksaan dan dijadualkan semula. Jadi pihak kolej akan menyediakan dokumen yang perlu untuk dihantar kepada lembaga peperiksaan untuk permohonan penjadualan semula. Jadi dia akan diuruskan kemudian. Pengurusan calon bergejala, kuarantin ataupun sah positif C19. Sekiranya belum hadir ke pusat peperiksaan, calon ibu bapa penjaga perlu menghubungi sekolah. Sekiranya calon persendirian perlu menghubungi
JPN ataupun SPP. Kemudian mendapatkan rawatan dan juga surat dokumen pengesahan tahap kesihatan diri, arahan kuarantin daripada hospital ataupun PKD. Kemudian calon akan menduduki peperiksaan setelah tamat tempoh kuarantin, disahkan sihat sekiranya ada ketah peperiksaan yang berbaki ataupun penjadualan semula. Okey, sekiranya berlaku di pusat peperiksaan. Apa yang perlu dibuat? Terima maklumat arahan kuarantin, terima maklumat disahkan positif C19. Jadi ketua pengawas akan menghubungi PKD untuk mendapatkan nasihat dan tindakan selanjutnya. Tindakan yang dibuat terbahagi kepada 3. Pertama, di dalam waktu peperiksaan ini, maksudnya calon masih di dalam pusat peperiksaan. Jadi, calon yang positif akan masuk ke bilik isolasi. Calon yang berhampiran yang positif akan bergerak ke bilik khas bersama dengan calon-calon yang ada simptom tadi. Kemudian, yang lainnya, selebihnya akan duduk di bilik alternatif. Jadi sekarang ni saya akan menunjukkan dia punya infografik pergerakan calon. So ada 4 bilik, bilik isolasi, bilik peperiksaan khas, dewan peperiksaan dan juga bilik alternatif. Jadi apa yang berlaku sekiranya berlaku kes di dewan peperiksaan, calon positif akan bergerak ke bilik isolasi, ketua pengawas akan mendengar arahan daripada PKD. Calon yang berhampiran akan masuk ke bilik peperiksaan khas. Sama juga seperti pelajar yang bergejala dan juga pelajar yang kuarantin. Kemudian selebihnya calon ini akan bergerak ke bilik alternatif. Dewan akan ditutup, akan dilaksanakan sanitasi. Kemudian setelah dilaksanakan sanitasi, ketah berikutnya barulah calon boleh masuk semula ke dalam bilik peperiksaan. Jadi calon-calon ini perlu bersedialah dengan keadaan ini dan sekiranya berlaku tambahan masa akan diberikan. Sehinggalah proses ini selesai untuk subjek tersebut yang terlibat. Jadi pelajar ni akan dengarlah arahan daripada ketua pengawas dari masa ke semasa. Berikut ialah pelan tindakan calon. Terdapat 4 bilik. Bilik peperiksaan kita pada semester 4 SBM ini ialah di Dewan BTEC. Calon seramai 91 orang dan terdapat 8 orang calon menumpang untuk mata pelajaran sejarah. Bilik alternatif kita ialah Blok B. Terdapat 7 bilik yang akan kita gunakan. Bilik pertama boleh memuatkan 9 calon. Bilik kedua hingga ketujuh boleh memuatkan sehingga 82 calon secara keseluruhannya. Jadi bilik isolasi pula, Blok D, calon akan ditempatkan di bilik diploma WTP berserta dengan pengawas. Mengikut kapasiti satu bilik itu boleh memuatkan 4 meja. Kemudian bilik khas pula, menggunakan bilik diploma MTA, MTK, MPP, MPI berserta pengawas yang dilantik dan setiap bilik akan memuatkan 4 orang calon. Jadi bilangan ini mengikut keperluan lah. Jadi kalau sekiranya tiada keperluan yang banyak, kita akan buka satu kelas sahaja pada hari tersebut. Lokasi Dewan Peperiksaan dan juga bilik peperiksaan. So, Dewan ada 91 calon. Program yang terlibat ialah MPP, MTA dan juga MTK.
Jadi tindakan ketua pengawas, edaran kertas soalan dan skrip jawapan mendengar arahan ketua pengawas. Okey, bilik isolasi, bilik diploma WTP. Okey, calon yang positif. Jadi tindakannya ialah edaran kertas soalan dan skrip jawapan pengawas yang dilantik. Okey, kemudian plastik jernih akan disediakan untuk pembungkusan. Okey, kemudian skrip jawapan pelajar perlu disanitasi sebelum diserahkan. Jadi semuanya akan dilaksanakan di dalam bilik isolasi. Okey, bilik khas pula, ini ialah bagi pelajar yang kuarantin dan pelajar yang berhampiran dengan pesakit COVID-19. Jadi pelajar ni kita menggunakan, pengawas akan menggunakan SOP yang sama seperti bilik isolasi. Okey, kemudian blok B, bilik alternatif. Okey, pelajar akan kembali ke dalam dewan setelah disanitasi. Okey, pada kertas yang berikutnya lah. SOP pemakaian di dewan, bilik ataupun bengkel peperiksaan. Okey, untuk pemakaian petugas, kertas teori dan amali. Petugas perlu memakai pelitup separuh muka, sarung tangan pakai buang, pensanitasi tangan, apron pakai buang hanya di bilik isolasi dan bilik khas. Jadi semua peralatan ini perlu sediakan, tetapi kami di pihak JPP ada juga menyediakan. Okey, sekiranya perlu, jadi berjumpalah dengan ketua pengawas untuk mendapatkannya. Okey, SOP pemakaian calon semasa peperiksaan teori dan juga amali. Okey, calon perlu memakai face mask, pelitup separuh muka. Jadi sentiasa, sekiranya pelajar calon tidak ada, jadi kita perlu berilah. Semua telah sedia, jadi ketua pengawas perlu memastikan perkara ini. Pastikan pelajar memakai pelitup separuh muka. Okey, petugas bergejala pula. Okey, sekiranya ada perlu diasingkan, perlu digantikan dengan petugas yang baru. Jadi semua maklumat-maklumat ni perlu di dalam tangan ketua pengawas. SOP calon semasa makan. Okey, buat maklumat semua, calon telah diuruskan untuk makan di tempat mereka sendiri di dalam dewan mengikut waktu perantaraan daripada kertas pertama ke kertas kedua. Okay, kita lihat SOP dia. Okay, makanan adalah secara berbungkus, makan di dewan ataupun bilik peperiksaan sahaja. Makanan akan dihantar ke dewan. AJK peperiksaan akan mengagihkan makanan dibantu oleh wakil kelas. Kemudian meja peperiksaan dilap dengan tisu yang disediakan. Calon perlu memastikan semua sampah dibuang pada tong sampah yang disediakan. Basuh tangan di sinki berhampiran. Jadi yang terlibat tindakan daripada AJK JPP, AJK PIBG, pekerja kebersihan, pengurus kelas dan juga kantin. Berikut ialah jadual waktu penilaian akhir bagi 2 SVM. Semester 4. Seperti yang telah saya terangkan. Berikut ialah jadualnya. Jadi ada pada hari Isnin kudapan disediakan. Itu juga pada hari Selasa. Hari Khamis tiada sebab pelajar habis awal. Kemudian pada hari Isnin 1 Mac pun disediakan kudapan pada waktu berikutlah 10 pagi. Kemudian pada hari Selasa pelajar juga akan disediakan kudapan pada jam 9.15 pagi. Pada amali 24 hari bulan 2, kudapan disediakan kepada sidang pertama sahaja di bilik kuarantin kira-kira jam 10.40 pagi. Ini ialah perancangan ini bagi mengelakkan pertempuran calon. Kita nak kurangkan dia punya risiko jangkitan COVID-19. Berikut ialah sanitasi dewan, bilik peperiksaan dan juga bengkel. Bagi kertas bertulis,
Setiap hari setelah tamat peperiksaan akan dilaksanakan oleh pekerja kebersihan. Okey, bagi kertas amali pula, setiap kali setelah tamat sidang, maksudnya sidang pertama dan sidang kedua, perlu laksanakan sanitasi. Tindakan ialah daripada pembantu amali dan juga pekerja kebersihan. Buat maklumat rakan-rakan, sekiranya rakan-rakan memerlukan bantuan pekerja kebersihan, harap dapat memaklumkan kepada pekerja kebersihan ini lebih awal supaya tidak bertembunglah antara masa bengkel ke bengkel. Sekiranya bengkel boleh laksanakan sendiri, tiada masalah. Lagi kami menggalakkannya dan mengucapkan terima kasih. Okey, berikutnya untuk maklumat semua, pengurusan kertas soalan pada kali ini ialah secara kertas tertutup. Okey, kertas vocational telah diterima oleh KV, OBK telah dilaksanakan oleh SPP, JPN dan juga KV. Okey, kemudian kertas SVM ini, kertas soalan ini, kertas soalan akademik, kertas soalan amali, BPA, AP, arahan pemeriksa, kertas soalan bahasa Melayu, kertas soalan sejarah beserta lebihan, kertas vocational theory beserta lebihan, semuanya akan dilaksanakan kertas tertutup. Apakah yang dimaksud kertas tertutup? Kertas soalan, lebihan kertas soalan dan apa-apa dokumen peperiksaan PPA ataupun arahan pemeriksa dibungkus semula, disil dan disimpan sementara dalam bilik keselamatan KV sebelum diuruskan oleh SPP JPN. Semua kertas tertutup ini akan dimaklumkan kaedah pengurusan atau pelupusannya oleh lembaga peperiksaan. Okey, setakat itu taklimat saya tentang pelaksanaan semester 4 SVM untuk kali ini. Jadi, sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada saya, KJPP Puan Nurhayati, ataupun boleh rujuk kepada TPA Cik Jamal bin Giman. Jadi, segala permasalahan perlu dibincang dan dirujuk. Jadi, sebelum itu saya mohon maaf kerana taklimat ini ialah satu hala kerana kita kesentukan masa dan kita memikirkan keselamatan dan juga arahan MKN kategori penjarakan sosial, sebab kalau nak panggil taklimat semua, guru-guru kita seramai 90 lebih. Jadi kita terlampau ramai untuk dipanggil semua taklimat. Jadi taklimat saya ini dapat difahami. Jadi sebarang masalah bolehlah dibincangkan kemudian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.